A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي ونسلم على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الجن والبشر. أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang diraikan kepada Tuan Imam yang bertugas, dilupakan juga kepada Tuan Bilal yang memanggil kita untuk kesekian kalinya. Musi Surau Ad-Diniyah, seluruh ahli jataka Surau Darul Ad-Diniyah, tuan guru yang bersama kita pada malam ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji Adnan minta saya perkenalkan diri. Biasalah orang baru tuan-tuan kan nak kenal juga ni perompak mana datang ni. Tuan-tuan, saya pernah masuk ke penjara. Oh, dah. Ustaz ni bekas banduan. Dahsyat betul. Tuan-tuan, saya pernah masuk ke penjara berprogram dengan anak-anak kita. Kadang-kadang bila orang keluar penjara orang bagi persepsi yang berbeza tuan-tuan. Sedangkan banyak kekosongan di penjara yang kita tak isi. Berapa orang yang nak masuk ke penjara? Bunyi jem penjara takut tuan-tuan. Nak masuk penjara memang takut. Berlapis-lapis nak masuk penjara. Mula-mula masuk pintu pagar besar dah berderau. Ke ada banduan kat sini. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah uji kita macam tu. Dan Allah uji saya masuk ke sana berprogram dengan remaja kita. Alhamdulillah mereka perlukan bukan setakat remaja tuan-tuan, bahkan yang dewasa punya memang memerlukan bantuan daripada kita. Cuba bayangkan kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak ada pengisian jiwa untuk mereka di sana, mereka kosong tuan-tuan, kosong. So kami buat inisiatif melalui NGO We Care We Share. Cuma tahun ni saya tak berkesempatan lagi. Akhir tahun lepas pun saya tak berkesempatan untuk ke sana. Tapi kami ada tim tuan-tuan, ada tim untuk ke sana bersama remaja-remaja kita. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu lah. Terlupa sebut pasal penjara terus tadi. Nama saya Muhammad Sufian bin Hamzah, belajar Universiti Azhar dan sekarang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tak ada ilmu, cuma saya nak berkongsi dengan tuan-tuan lah cerita-cerita kebaikan tuan-tuan ni. Saya tak ada ilmu nak bandingkan tuan-tuan ni. Tuan-tuan 365 hari duduk mendengar menadah kitab tuan-tuan ni. Alim depan saya ni. Taraf ulama', orang kata ulama' kabir lah tuan-tuan. Sebab 365 hari duduk dengar orang ceramah, duduk dengar ustaz-ustaz datang kan. Kalau tak masuk tu wallahu a'lam lah tuan-tuan ni. Al-ilmu saydun wal kutubu qaydun. Ilmu tu umpama binatang buruan. Bila binatang buruan ni kena ikat dia. Wal kutubu qaydun, menulis tu cara kita nak mengikat ilmu kita. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan kat pasal ini macam-macam komputer, masuk terus dekat rakam terus, esok dah ingat lagi, tahun depan ingat lagi tuan-tuan. Itu hebat tuan-tuan tu. Tuan-tuan, tak apa, alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, sekarang bertugas di apa ni, Jabatan Pendidikan tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Dah kahwin. Dah kahwin, isteri seorang. 4 orang anak. Kadang-kadang kalau saya bercerita dengan remaja tuan-tuan, saya kata saya ada 4 orang, dia pun isteri ustaz, bukan isteri, anak tuan-tuan. Anak ada 4, isteri ada seorang. Alhamdulillah tuan-tuan ni.
Tuan-tuan jangan pula bila kita nak kahwin 4 jadi fitnah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau driver bas tu kahwin 4 tak ada masalah. Tapi kalau ustaz kahwin 4, anak celaru, haru biru, tengok ustaz tak jaga anak. Kalau yang driver teksi kahwin 4 tak ada masalah pun tuan-tuan. Sebab itu kehebatan driver teksi. Psikologi driver teksi tu lebih daripada kita. Kita ustaz ni mengajar je lah tuan-tuan ni. Hebat. Allah beri kelebihan kepada mereka macam tu. Tuan-tuan ni, itulah kelebihan mereka. Baiklah tuan-tuan. Saya tinggal di Taman Selasih Fasa 2 Gombak. Tadi saya masa Tuan Haji Rendan telefon saya baru sampai ke rumah. Baru dapat mesej daripada Ustaz Sabri Mamat tadi tuan-tuan. Saya pun tengok-tengok, insya-Allah sampai tahu kot. Itulah bila nak cepat tuan-tuan ni. Kadang-kadang bila kita nak cepat, dan saya pun tak pernah ke sini sebenarnya. Tapi bila kita target kita, fokus kita nak sampai, insya-Allah. Satu doa, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Saya tak pernah datang sini, alhamdulillah Allah bantu saya, Allah pandu saya, boleh sampai dan sempat berjemaah bersama sahabat-sahabat di Surah Ad-Diniyah. Baiklah tuan-tuan, sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Tuan-tuan, kenapa saya bersama tim saya ke penjara? Sebab di sana perlu kita isi. Kalau 3 tahun sahabat-sahabat kita di sana tanpa pengisian jiwa dan rohani, mereka akan terkulai laju. Sebab di sana tuan-tuan diisi dengan bertabirkan tembok-tembok besi dan tembok-tembok konkrit yang tebal. Tuan-tuan, bila kami masuk ke sana, pada mulanya aura tadi tuan-tuan memang betul panas. Bila orang buat salah, aura dia panas tuan-tuan. Kadang saya tak masuk sebulan, saya masuk awal bulan dah rasa aura panas tadi. Cuba kita bayangkan, tu baru di dunia tuan-tuan, di dunia tuan-tuan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang bersedia untuk bersama-sama kami, tuan-tuan boleh bagi nama pada saya dan saya akan submit nama tuan-tuan sekali dengan nombor IC. Sekali dengan nombor IC, sebab nak masuk penjara ni bukan sebarangan orang. Dia tengok atas, nak masuk 3 lapis tuan-tuan. Nak masuk ke tempat tuju kita 6 lapis pintu pagar. Masuk kali pertama, masuk kedua dia check dulu ada bawa apa. Sebatang pen pun tak boleh kita bawa masuk. Yang boleh bawa masuk hanyalah diri kita dengan sebuah buku. Kalau nak bawa masuk buku, pen tak boleh masuk tuan-tuan ni. Pen, pensel, telefon tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Alhamdulillah, berkat kesabaran kami ke sana dah masuk mencecah hampir tahun yang kelima. Saya baru masuk tahun keempat tuan-tuan. Banyak yang kita dapat input daripada sahabat-sahabat kita di penjara. Mereka tetap sahabat kita. Berbeza dengan NGO yang ditaja oleh kumpulan lain. Mereka bawa masuk piano, gitar dan sebagainya. Mereka mengajak anak-anak kita, sahabat kita untuk berhibur dan lara semata-mata. Jadi kalau kita tak masuk ke sana, berdosa kita tuan-tuan. Berdosa besar tuan-tuan, sebab kita tak berikan pengisian jiwa kepada mereka. Andai kata kita tahu, kalau kita tak tahu tak apalah. Tak apalah, ustaz dah ada, ustaz pergilah. Kami pergi buat apa contohnya? Tak apalah. Itu fardu kifayah tuan-tuan. Tuan-tuan ni, jadi dah ada orang buat, alhamdulillah, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak menyumbang, katalah ada anak-anak tuan-tuan memang ada kelayakan tuan-tuan, boleh isi borak, bagi nombor isi saja kat saya akan submit tuan-tuan ni. Kita bahkan memang kita memerlukan tenaga muda tuan-tuan. Tuan-tuan, nak cerita pengalaman NGO lain, bila anak muda kita keluar daripada penjara, dia sanggup beri gaji 2,000 sebulan. Kau tak payah kerja apa, kau kerja kau rekrut orang lain supaya jadi macam kamu. Kalau kau penagih dadah, kau rekrut orang lain supaya jadi penagih dadah macam kamu. Aku bagi gaji kamu 2,000 RM, tak payah kerja lain dah. Siapa tak nak? Siapa tak nak tuan-tuan? Duduk dalam tu main gitar, main piano, makan minum, tidur. Tak sembahyang tuan-tuan ya. Tak sembahyang. Banyaklah cerita-cerita di sebalik tembok. Tuan-tuan, itu sekilas pandang tengok tembok tu cukup mesra. Tuan-tuan, sepatutnya kita mesti memesrakan diri kita dengan banduan. Kadang-kadang dia buat silap sebab dia berada pada masa dan tempat yang salah. Berada pada masa yang salah dan tempat yang salah tuan. Kami masuk sana pernah berjumpa dengan Hafiz tuan-tuan. Hafiz, sebenarnya Hafiz tadi nak berdakwah tuan-tuan, tiba-tiba polis pergi buat operasi. Dia berada bersama dalam kelompok penagih dadah.
Masya Allah tuan-tuan. Tak baiklah tuan-tuan, malam ni saya bukan nak cerita pasal penjara tuan-tuan. Hadis malam ni, insya-Allah tuan-tuan, saya bawa hadis daripada petikan hadis 40 tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang hadis sampai ke hari kiamat pun hadis yang sama tuan-tuan. Tetap hadis yang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya gulam inni uallimuka kalimat. Tuan-tuan, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku menunggang kuda di belakang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah nampak aku tuan-tuan. Lalu Rasulullah bersabda ya gulam. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda ya gulam. Term hadis bila sebut gulam maksudnya kanak-kanak tu umur dia 10 tahun ke bawah. Anda kata tuan-tuan jumpa hadis ya gulam maksudnya umur tu 10 tahun ke bawah. Bila disebut Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, maksudnya nama dia kat depan tu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan, Abdullah kat depan tu. Umar ni dia ada 2 orang anak. Seorang Abdullah, seorang lagi Ubaidullah. Hebat, dua-dua tu hebat tuan-tuan. Abdullah bin Umar pun hebat, Ubaidullah bin Umar pun hebat tuan-tuan. Ubaidullah bin Umar dia mengaku, cerita ini cukup panjang tuan-tuan, mengaku dia melakukan perzinaan di depan ayah dia tuan-tuan. Dia bukan sengaja melakukan zina tadi, tapi disebabkan dia rasa lara, diminum air yang telah dimasukkan, diracun oleh Yahudi tuan-tuan. Lalu dia pening, dalam keadaan dia tak sedar, dia melakukan penzinaan dengan seorang perempuan Yahudi. A'udzubillahi min zalik. Dia mengaku depan ayah dia dan dia minta ayah dia hukum dia tuan-tuan. Dia minta Umar hukum dia. Tuan-tuan, masa itu penduduk Madinah membantah keputusan Umar untuk menjatuhkan hukuman sebatan terhadap Ubaidullah. Masya Allah tuan-tuan. Umar apa kata? Masa itu Yahudi, perangkap Yahudi tuan-tuan. Yahudi ini licik. Dia nak uji keadilan Sayyidina Umar tuan-tuan. Sebelum Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman, dia bersorak. Dia kata Sayyidina Umar mesti tak akan menjatuhkan hukuman terhadap Ubaidullah. Masa itu di luar masjid tuan-tuan, di luar Masjid Nabawi tuan-tuan, dah menjerit. Penduduk Madinah, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain menangis teresak-esak, mendesak Sayyidina Umar supaya membatalkan keputusannya untuk menyebat Ubaidullah bin Umar. Tuan-tuan, apa kata Umar? Ini bukan keputusan, ini adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, menangis sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Mereka tahu bahawa Ubaidullah sebenarnya dikhianati oleh Yahudi. Bila Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman kepada Ubaidullah, Yahudi terkedu dengan keputusan yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, seperti yang dijanjikan pada keesokan paginya, Sayyidina Umar mengarahkan tukang sebat tuan-tuan untuk menyebat Ubaidullah. Diikat kaki dan tangan, diberikan penyebat tuan-tuan. Lalu tukang sebat tadi tak sampai hati nak menyebat Ubaidullah, sebab dia kenal siapa Ubaidullah tuan-tuan. Dia tak jadi sebat. Cuba nak sebat, terjatuh terkulai alat sebatan daripada tukang penyebat tadi. Lalu Umar naik tuan-tuan, Umar sebat sambil menangis. Ubaidullah sebat sekali, Allah sebut. Sampaikan kebilangan 99 tuan-tuan. Minta maaf 90. Ubaidullah minta nak minum air. Sayyidina Umar berhenti sekejap. Sebab nak beri peluang kepada Ubaidullah untuk menegur air tuan-tuan. Diberi tegukan air. Ubaidullah kata, ayah boleh teruskan. Sebab beberapa kali lalu longlailah tangan, kedua-dua tangan dan kaki Ubaidullah. Rupanya Ubaidullah dah meninggal dunia. Dia sanggup mengaku menerima hukuman di dunia semata-mata nak terlepas hukuman di akhirat. Kalau remaja kita boleh buat macam tu sekarang tuan-tuan, aman Malaysia insya-Allah. Aman Malaysia. Terkulai layu tuan-tuan.
jatuh. Bila buka ikatan, Sayyidina Umar melihat ada bintik manik-manik jernih berada di atas, berada di dahi Ubaidullah. Tuan-tuan, tanda-tanda kalau orang mati dalam keadaan mulia, bila mati tuan-tuan ada jernih manik putih, tuan-tuan, berarti janji Allah ke syurga Allah, tuan-tuan. Itu antara tanda-tandanya. Tanda-tanda bila kita mati ada keluar manik jernih putih tu, peluh putih tu, tuan-tuan, macam manik, macam mutiara. Itu adalah tanda-tanda dia mati dalam keadaan baik, tuan-tuan. Tanda-tanda. Jangan pula bila tengok orang ni, ni tak ada putih ni, ke neraka lah dia. Bukan, tuan-tuan. Jangan pula kan, kita tak boleh macam tu. Itu antara tanda-tanda ni. Kalau keluar manik putih ni, alhamdulillah, itu antara tanda-tanda, tuan-tuan. Lepas tu malam tu Sayyidina Umar mimpi anak dia dah berada dalam syurga. Allahu akbar, tuan-tuan. Hebat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala ya gulam, wahai anak-anak, wahai kanak-kanak. Kadang-kadang Rasulullah menggunakan lafaz ya bunayya, nak menunjukkan kasih sayang, tuan-tuan. Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat yang dipanggil Bahrul Ilm. Bahrul Ilmi. Dia semua benda dia tahu, tuan-tuan. Antara pakar rujuk di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah kata, inni u'allimuka kalimat. Wahai Abdullah bin Abbas, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa pesanan, beberapa nasihat, beberapa kata-kata untuk kamu pegang, ambil betul-betul. Tuan-tuan, bila khitab ni fokusnya kepada sahabat, tuan-tuan, sebenarnya iktibarnya kita boleh ambil secara bersama. Bila Rasul sebut kes macam tu, sebenarnya nak supaya kita ambil bersama, bukan untuk sahabat tu semata-mata. Bila Rasul sebut nama seorang-seorang tu bukan untuk dia saja, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan, Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari minta pada Rasulullah supaya memberi nasihat, beri wasiat pesanan pada Abdullah bin Al-Ghifari. Allah kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Rasulullah kata berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Faraddidu miraran. Setelah pesan kepada Abu Dzar supaya jangan marah, jangan marah, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Bila marah, tuan-tuan, banyak masalah timbul. Bila marah, banyak masalah timbul. Adakah pesan ini hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, tuan-tuan? Bukan. Ini juga untuk kita. Ini juga, hadis ni pesan Rasulullah untuk kita semua. Jangan cepat melatah. Tuan-tuan, orang marah ni, tuan-tuan, cepat kena darah tinggi. Macam-macam penyakit, bukan setakat high pressure, tapi macam-macam penyakit yang kena. Bila marah, emosi dia tak stabil, psikologinya tak stabil, tuan-tuan. Sebab itulah bila kita nak berhukum, jangan hukum dalam keadaan kita marah. Bila kita nak bercakap dengan seorang, jangan bercakap semasa kita marah. Ada satu bab tentang hadis jangan marah, tuan-tuan, motivasi supaya kita jangan marah. Kecuali marah kerana Allah, marah untuk Islam tu tak apa. Bukan tak boleh marah, boleh marah, tapi marah untuk Islam. Itu pesanan pada Abu Dzar, tapi kita boleh guna pakai sehingga hari kiamat, tuan-tuan. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Maka kata aku tinggal kepada kamu 2 perkara, bila kamu pegang betul-betul, lan tadillu, kamu tak akan sesat selama-lamanya hingga hari kiamat. Tak akan sesat hingga hari kiamat, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan memberi pesanan kepada kamu tentang beberapa perkara. Walaupun Ibnu Abbas masa itu usianya 10 tahun, tuan-tuan, tapi Ibnu Abbas ini diberikan kehebatan yang luar biasa. Akalnya cukup cemerlang, tuan-tuan. Nanti kita tengok tentang hadis ini. Biodata Abdullah bin Abbas. Apa pesanannya, tuan-tuan? Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa la ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rafi'atil aqlam wa juffatis suhuf.
Sedekah Rasulullah SAW. Hadis ni statusnya hadis hasan sahih. Tuan-tuan, baiklah, kita nak kenal juga siapakah sebelum kita masuk kita masuk berkongsi tentang intipati hadis ni. Abdullah bin Abbas, tuan-tuan, seorang sahabat Rasulullah SAW yang cukup istimewa. Di mana Abdullah bin Abbas ni dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Wa hannakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi riqihi wa da'alahu bi qawlihi. Dia ditahnidkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni ditahnidkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktibarnya, tuan-tuan, bila kita dipanggil belah mulut kan, tahnid tu kan. Iktibarnya, tuan-tuan, bila kita nak belah mulut anak kita, katalah kita nak supaya anak kita tu jadi seorang speaker ataupun pembaca berita hebat. Perlukah kita panggil pembaca berita TV3 ataupun pembaca berita TV1? Contoh. Memang anak aku bila besar nak jadi pemberita ataupun nak jadi reporter ke? Perlu ke? Tuan-tuan, di sini maksudnya kriteria orang yang nak belah mulut kita, tuan-tuan, yang pertamanya mestilah orang yang jaga akhlaknya. Jaga akhlaknya, tuan-tuan. Jaga imannya. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi ni diutuskan kerana nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau ada imam lah yang belah mulut anak kita. Kalau ada tok qadi lah yang membelah mulut anak kita. Sesiapa saja yang kita kenal karakternya yang baik, yang mulia, tuan-tuan. Tak semestinya seorang ustaz. Mungkin engineering pun boleh belah mulut anak kita, tuan-tuan, sebab dia jaga, selalu datang ke surau masjid, selalu jaga hafaz Al-Quran, tuan, hafaz Al-Quran, baca hadis. Tak salah kita nak jemput engineer tadi belah mulut anak kita. Tak salah kita nak jemput pomeng kereta nak belah mulut anak kita, walaupun dia selalu berminyak, tuan-tuan, tapi dia jaga solat dia. Sebab innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wahannakahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ambil iktibar daripada sunnah Rasulullah. Bila kita belah mulut, tuan-tuan, jangan lupa kita baca doa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Begitu juga anak-anak kita, tuan-tuan. Jumpa anak kita malam sebelum anak kita tidur, tuan-tuan, ya. Tak kiralah anak ke cucu ke, kalau cucu bersama kita cium dekat umbung-umbung dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dalam hati kita terniat, ni cucu ni nama gini, anak gini, tuan-tuan. Wa hannaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma faqihhu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kecerdasan fid din, dalam beragama. Maksudnya hebat dalam ilmu fiqhnya, tauhidnya, macam-macam ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ni cara nak menganalisis sesuatu isu. Sebab itulah, tuan-tuan, Ibnu Abbas merupakan antara salah seorang daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi pakar rujuk apabila timbul sesuatu isu yang berkaitan dengan sama ada tafsirnya, fiqhnya dan ilmu kalamnya, tuan-tuan. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Begitu juga fa'anhu radhiyallahu anhu wa an abihi qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhul hikmat. Tuan-tuan, Rasulullah juga peluk bayi yang bernama Abdullah bin Abbas dan didekatkan dengan dadanya. Kita kalau kita kan sallallahu ala Muhammad, kalau kita pegang anak jauh daripada tubuh kita. Ada yang tak faham kan? Sepatutnya kena dekat dengan dada kita sebab kita ayah dia, tuan-tuan. Ada connection, tuan-tuan. Ada connection. Tuan-tuan, di sebelah kiri ada hati. Tuan-tuan ni, kita dekatkan hati dia, dekatkan dengan tubuh kita. Samping kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pun tengok kita tengok orang raut muka, kita pun baca apalah tu. Tuan-tuan, kita baca doa yang Nabi ajar tadi, Allahumma faqihu fid din. Walaupun layak ke saya nak baca ni tuan-tuan, doa kita ni mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seberkat kita ambil doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jangan je kita senyum, orang selawat kita pun selawat. Tuan-tuan, anak terutamanya yang remaja lah, yang tu macam tuan-tuan ni, veteran ni, minta maaf ni, orang lama dah tahu dah. Sallallahu, dia pun senyum, dia ambil tangan dia raut ke muka tuan-tuan ni, raut kat muka tuan-tuan. Raut dekat muka, dekat kepala bayi tadi tuan-tuan. Berkat kita bacalah doa tu. Kita baca doa tu tuan-tuan. Ataupun boleh juga dibaca doa daripada surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Ayat yang lupa dah saya. Wa min sundusin wa istabrakin wa hullum min asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kita boleh baca doa tu tuan-tuan. Tu masa nak belah mulut. Betul Tuan Haji? Tuan Haji rajin belah mulut ni, Tuan Haji Adnan. Orang alim kat sini kan. Masya-Allah. Tu cara kita nak belah mulut tuan-tuan. Kita baca doa-doa yang warid sama daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita belah mulut, kita berjanji. Kita buat berjanji, baca rawinya tuan-tuan. Saya kalau orang baca rawi, saya tak berapa nak faham sikit. Sebab saya tak pandai bahasa Arab. Tuan-tuan faham tak orang baca rawi tu? Tuan pun tahu, oh sedap suara haji tu. Tu je lah yang boleh dapat. Sedang al-jannatu wa na'imuha kanzun liman yusalli wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaik. Cuba ubah dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya syurga itu dan anugerahnya cukup besar. Liman yusalli, kepada mereka-mereka yang sentiasa bersalawat kepada Rasulullah. Kita ubahlah sikit. Sebab orang yang pergi itu dia tak faham bahasa Arab. Kalau dia faham bahasa Arab, Allahu Akbar tuan-tuan. Kita baca rawi dah panjang dah, tapi rugi sebab orang tak faham. Cuba tuan-tuan yang pakar bahasa ni, cuba ubah ikut bahasa Melayu kita. Syok tuan-tuan. Sampaikan boleh menangis. Sebab apa? Sebab Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah nak bawa kita ke syurga. Rasulullah sayang kepada kita sehingga kan Rasulullah nak bawa kita ke syurga tuan-tuan. Bukan mesej Rasulullah hanya nak ke dunia, tapi Rasulullah nak bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu hebatnya Rasulullah berbanding dengan kita tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi untung Ibn Abbas sebab dia dapat doa live daripada secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak rugi tuan-tuan kalau kita kenal siapa-siapa yang akhlaknya mulia, selalu berulang-alik ke masjid dan surau tuan-tuan. Minta 3 orang ke 4 orang, tak apa tuan-tuan, ramai pun tak apa. Lepas tu kita sunat, kita belah mulut dengan apa? Dengan buah tambah, kismis, tuan-tuan, air zam-zam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, satu lagi pesanan, bila kita isteri kita nak bersalin lah, kita tak bersalin, isteri kita bersalin. Bila isteri kita bersalin tuan-tuan, kita mesti ada dekat dia. Ni ramai orang lama kat sini. Koko nak pasang seorang lagi boleh juga. Kena ada di samping isteri kita. Dan sekarang ada smartphone tuan-tuan. Isteri kita dah tahu dah bila dia nak anak kita bakal lahir tu tuan. Kita pasanglah lagu-lagu, bukan lagu lah, zikir-zikir tentang cara nak memperkenalkan bayi tadi kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu, biar kalimah yang pertama yang masuk ke dalam telinga anak kita, cucu kita tuan-tuan, kalimah tayyibah. Pengalaman saya tuan-tuan di hospital pantai di Ceras. Masa tu isteri saya bersalin kat sana tuan-tuan ni. Saya dah bawa smartphone, saya pegang tangan dia, saya bagi keyakinan pada dia. Saya kata dekat isteri saya, yang nak lahirkan seorang pejuang, mujahid ataupun mujahidah, tak kira lah jantina apa pun tuan-tuan, kita kena beri harapan, mujahid ataupun mujahidah untuk Islam. Tuan-tuan, bila isteri saya dah bersalin, alhamdulillah,
subuh tuan-tuan, bersalin waktu subuh. Dengan azan tak anak saya keluar, alhamdulillah. Saya azan, saya qamah tuan-tuan. Dah selesai saya sembahyang. Ada seorang bayi yang mau keluar. Ada seorang pemuda tuan-tuan, ke hulu ke hilir dia bawa anak dia. Saya tengok dia macam jiwanya resah tuan-tuan. Rupa-rupanya rakan kita tadi tuan-tuan tak tahu nak azan dan iqamah. Allahu akbar tuan-tuan. Saya tak boleh nak fikir macam mana seorang ayah yang ada isteri tak mampu nak mengazankan untuk melaungkan azan di telinga anak dia sendiri tuan-tuan. Masya Allah. Dia nak minta tolong saya, mungkin dia malu kan. Dia bawa sana buat sini. Allahu akbar. Saya kata boleh saya tolong tuan. Dia kata sebenarnya dia malu-malu tuan-tuan. Tuan nak azan ya. Nak azan dia kata, tapi saya tak berapa yakin nak azan. Tak berapa yakin nak azan di telinga anak dia dan iqamah di telinga kiri tuan-tuan. Apa artinya tuan-tuan? Mungkin dia kenal surau dan masjid 2 kali setahun. Itu persepsi yang pertama. Sebab surau dan masjid ni tuan-tuan melaungkan azan setiap hari 5 kali sehari semalam. Dia kata dia tak confident, dia tak yakin dia boleh azan. Ya Allahu akbar, tabarakallahu taala. Jangan sampai jadi macam tu. Saya kata macam ni dia tuan. Saya ajar tuan ikut saya. Sebab dia ayah kepada bayi tadi tu. Kalau saya nak azankan terus boleh tuan, tapi saya nak ajar supaya dia tahu betapa senangnya kalimah azan dan betapa senangnya kalimah iqamah sebenarnya. Tuan-tuan lepas dia azankan dekat telinga anak dia, iqamah dekat telinga kiri, azan dekat telinga kanan, iqamah telinga kiri. Tuan-tuan dia sebab menangis, dia kata, alhamdulillah saya jumpa encik pada pagi ni. Kalau tak, saya tak tahu nak buat apa. Saya kata itu bukan takdir sini tuan. Tuan, sebenarnya Allah hantar kita untuk bersama. Jadi lepas ni kalau tuan rasa nak minta pertolongan tuan-tuan, boleh pergi ke masjid dan surau. Kat sana ramai orang bijak-bijak. Tuan kena berkawan dengan orang bijak. Tuan-tuan, bila kita memilih Islam, sebenarnya kita lah yang paling bijak tuan-tuan. Engineering yang tak pilih Islam, dia tak bijak tuan-tuan. Doktor yang tak pilih Islam bukan bijak tuan-tuan. Sebab yang bijaknya yang pilih Islam. Tukang sapu yang pilih Islam lebih bijak daripada doktor yang bukan Islam. Sebab apa? Tukang sapu tadi nak memilih Islam. Bijaknya dinilai dalam Islam. Di luar Islam tak bijak tuan-tuan. Sebab nak menuju akhirat. Allahu akbar. Tuan-tuan, hadis ni bermula pesanan yang pertama yang dimulakan oleh Rasulullah SAW. Ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, nescaya kamu akan dapati Allah akan bersama dengan kamu. Bagaimana nak jaga Allah ni tuan-tuan? Nak jaga Allah dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nak jaga Allah dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kita nak memperkenalkan mesej Islam kepada anak kita, memperkenal awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali kita nak memperkenalkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu tentang Islam. Sebab itulah diajarkan azan dan iqamahnya dulu tuan-tuan. Kalau anak kita, isteri kita bersalin keluar-keluar je dengan lagu apa? Menjeling ku memandang, contohlah tu. Ataupun didengar, sayang apa khabar denganmu. Haru biru kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sebenarnya motivator. Saya ada banyak camp tuan-tuan ni. Pernah satu hari tuan-tuan, masa nak sahabat kita yang remaja ni, dalam tandas, dalam bilik mandi nyanyi apa? Terpulanglah, mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Saya dengar kali tu je, saya tahu. Ya Allah, budak ni nak jadi hantu pun tak apa. Saya lepas zuhur tuan-tuan, biasalah kita ceramahlah sikit. Saya tahu budak ni belum makan lagi tuan-tuan. Saya kata yang nyanyi tadi tu sedap tadi tu dah makan belum? Belum lagi ustaz, belum lagi. Dia seorang, dua tiga orang tu rupa-rupa menyanyi dekat tanah tu bergeruk-geruk. Nak marah ke tu orang dekat budak tu?
Tak marah tuan-tuan, kita didik jangan nak menyanyi boleh, tapi zikirlah. Zikir tuan-tuan. Remaja kita jiwa dia macam tu. Macam kita muda-muda dululah. Saya muda lagi tuan-tuan. Masa tuan-tuan muda-muda dululah lagu rock, apa ni, rock and roll kan. Betul tak Haji? Haji dulu minat lagu apa? Pok Ye Ye. Tak apalah. Itu generasi kita. Generasi sekarang berbeza dengan generasi kita dulu tuan-tuan. Kalau dulu kita rock and roll, Pok Ye Ye, apa lagi macam-macam lagu dulu. Kita minat, so kita bawa dia ke arah supaya dia lebih dekat dengan Islam. Lebih dekat dengan Islam tuan-tuan. Sekarang ni pula heboh tentang apa? Lagu apa? Janam-janam ke apa? Janam-janam jadi jahanam-jahanam. Contohlah tuan-tuan, cikgu-cikgu sekolah pun tuan-tuan, bukan siapa pun. Viral lagu Janam-janam. Tu saya tahulah tu. Teruk tuan-tuan. So kita kena ubah supaya budaya tu lebih dekat kepada Islam. Bagaimana tuan kita ubah lirik dia tadi tuan-tuan? Sebagai contoh, kalau anak muda kita, kalau zaman kita sallallahu ala Muhammad, sekarang ni lain sikit lagu dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dah jiwa dia macam tu. Takkan tak boleh lagu ni lagu rock ni. Tak apalah, sebut tentang sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan. Kita dulu kita orang lembut. Sebab tu kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanya budak-budak sekolah rendah, suka tak lagu ni? Suka. Tapi kalau yang ni lebih suka sebab rancak dia kata. Tak apalah, asal dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ni biar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak didik ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah tuan-tuan. Yang pertama, kita dah dekatkan dia dengan azan dan iqamah sebelah kiri. Yang pertama tuan-tuan, bila dia dah besar sikit, dah boleh 4 tahun, 5 tahun tuan-tuan, jangan perkenalkan anak-anak kita, cucu kita dengan TV, kartun-kartun tu. Perkenalkan dia dulu dengan kalimah Al-Quran. Sepatutnya dalam kandungan lagi tuan-tuan, Katalah terlepas. Sepatutnya dalam kandungan tu kita dah sedia dah. Sekarang ni macam-macam teknologi ada tuan-tuan. Kita belikan dekat cucu kita, dekat anak kita tuan-tuan, supaya dia letak dekat perut ni tuan-tuan, kandungan dia. Melodi yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita tak tahu nak membaca Al-Quran surah Yusuf. So kita ambil lah Walkman ke, speaker ke, letak dekat perut. Kita letak dekat perut tuan-tuan. Kita tak pandai baca, tak apalah tuan. Ataupun kita letak kat telinga kita tuan-tuan, sampai ni anak kita dengar direct daripada kita tuan, daripada telinga kita masuk direct kepada kita. Masa mengandung, katalah terlepas masa mengandung tuan-tuan, dia kecil tuan-tuan, daripada dia bayi tuan-tuan, masuk ke kereta, buka Al-Quran tuan-tuan. Sebab apa? Sebab aura tadi, connection tadi sangat dekat. Sangat dekat tuan-tuan. Dia akan hafal. Bayi sehingga umur 7 tahun tuan-tuan, dia boleh menghafal sehingga 300,000 maklumat dalam sehari. Banyak dia tengok benda, tanya gini-gini, sampai ke benda yang kita tak terfikir pun dia boleh tanya kita. Tuan-tuan, anak saya dah makan sendawa, cakap apa? Alhamdulillah. Tiba-tiba malam tu kakak dia terbuang angin. Dah makan cakap apa? Alhamdulillah. Malam tu kakak dia terbuang angin depan dia. Kakak cakap apa? Kakak dia cakap apa? Cakap apa kakak? Anak saya masa umur tu 3 tahun. Kakak cakap apa? Saya pun nak cakap apa? Saya pun tak terfikir nak cakap Alhamdulillah. Abang cakap kalau sendawa cakap Alhamdulillah. Ni kentut pun cakap Alhamdulillah. Ya Allah kata. Dia suruh bila kakak dia terlepas masa tu mungkin tak tahan, terbuang angin tuan-tuan, dia cakap kena cakap Alhamdulillah bila terkentut. Boleh ke kita Alhamdulillah bila terkentut? Tapi dia dah set dekat kepala dia, bila keluar daripada tubuh cakap Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila kita didik daripada kecil tuan-tuan, Alhamdulillah macam tu tuan. Sahabat saya bila berhenti dekat RNR tuan-tuan, anak dia kecil-kecil tuan, sebelum makan tadah tangan, baca pula. Biasalah budak-budak tuan kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kata pelan sikit. Ayah kan cakap bila baca doa kena kuat. Allahumma barik, ramai-ramai. Yang sebelah tu
Yang sebelah tu tak baca doa. Kita tak baca doa lah. Kita lupa. Tak apa. Dah makan separuh pinggang dah, lupa nak baca doa. Budak-budak tadi yang tolong mengingatkan sahabat di sebelah supaya baca doa. Tak ada lah tangan nasi kami. Malulah. Malulah dekat adik tadi. So, cara macam tu tuan, kita boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila besar sikit tuan-tuan, kita masukkan dia dengan memperkenalkan tentang Al-Quran. Sekarang ni tuan-tuan, ramai yang menghantar anak-anak ke pusat tahfiz. Alhamdulillah, dah ramai sangat, dah banyak sangat pusat tahfiz yang ditubuhkan. Alhamdulillah. Yang pertama, bila kita nak masukkan, nak daftarkan anak-anak kita ke pusat tahfiz, sebab kita ihfazillah yahfazuk. Bukan sekat jadi hafiz, tetapi juga kenal tentang tajwid, mahir tentang tajwid. Ramai hafiz tapi tajwidnya ada yang, sebab dia tak ajar tentang tajwid tuan-tuan. Bila hafaz Al-Quran, kena bersekali dengan tajwid. Alhamdulillah. Bukan apa tuan-tuan, takutlah bila kita jadi hafiz, bila naik ke depan, Alhamdulillah kita dah hafiz, cuma bacaan kita tajwidnya tak berapa nak tepat. Tajwidnya tak berapa nak tepat. Bila tajwid tak berapa nak tepat, jadi fitnah tuan-tuan. So, bila tuan-tuan nak daftar, cuba selidik yang pertama, pastikan hafiz tadi, pusat tahfiz tadi bukan setakat mengajar tahfiz, tapi juga ada kuliah, ada kelas tajwidnya, ada bedah mahir tentang hafiz tadi, ilmu Quran tadi tuan-tuan, kena juga belajar tentang ilmu hadis. Dah fasih tentang ilmu hadis, kena juga dengan usul fiqh. Mesti ada 3 gabungan tuan-tuan. Mesti ada 3 gabungan ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya dah jumpa beberapa orang hafiz, bila kita sembahyang kat belakang, rupa-rupanya tajwidnya tak berapa nak betul. Tak berapa nak betul, jadi fitnah. Ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke Ustaz tu baca tadi? Takkanlah kita nak jawab salah pula. Saya kata Alhamdulillah dah betul dah tu. Cuma kita pergi tegur kat belakang lah dengan dia. Adik baca dah sedap tadi, cuma ada sikit je. Contohnya tuan-tuan ya, kesilapan yang banyak berlaku. Siapa-siapa sajalah. Tuan-tuan, bila kita takbir, kita sebut macam mana? Allah ke Allah? Allahu Akbar. Allah, selalu macam tu kan. Tapi kalau yang belajar tajwid, dia sebut Allahu Akbar, nipis bunyi Allahu Akbar. Beza tu tuan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ni Allahu Akbar. Sebab apa? Hamzah di atas bunyi bukan tapi juga ada Allahu Akbar. Yang betulnya Allahu Akbar, nipisnya tuan-tuan ya. Itu yang pertama. Yang keduanya sebutan huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu huruf hamzah. Yang betulnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, huruf ain, bukan huruf alif. Huruf ain, bukan huruf alif. Bila kita tak belajar tentang tajwid, dah jadi jauh dah tuan-tuan, tersimpang jauh tuan-tuan. Okey, ilmu hadis. Kenapa pentingnya ilmu hadis tuan-tuan? Sebabnya bila kita nak jadi seorang ustaz ataupun nak jadi seorang guru tuan-tuan, bila kita dah hafiz, orang minta kita mengajar, orang minta kita beri kuliah tuan-tuan. Sebenarnya kuliah ni kebersamaan kita sebenarnya. Ilmu kita ni kita kena kongsi sebabkan kebersamaan kita. Bila kita tak fasih tentang hadis, tak menguasai hadis, kita menafsirkan hadis ikut hanya matan hadis, berdasarkan matan hadis semata-mata. Bimbang kalau kita tak kuasai ilmu usul fiqh, menyebabkan hadis yang kita cuba olah tadi tuan-tuan dah menyimpang jauh. Contohnya tuan-tuan, contoh paling mudah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Situ masuk tentang hukum nahwunya. La yu'minu, kalau kita terjemahkan dengan bahasa biasanya, tidak beriman. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah kamu kasih pada saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Sedangkan di situ nak nyatakan bahawa tidak sempurna iman. La yu'minu bukan berarti tidak beriman, tetapi la yu'minu tu bermaksud tidak sempurna iman di kalangan kamu andai kata kamu tak mengasihi sahabat kamu, jiran kamu sebagaimana kamu kasih kepada saudara kamu sendiri. Okey, mesti ada gabungan ulumul Quran, ulumul hadis dan usul fiqh. Dan fiqhnya sekali tuan-tuan.
Tambah lagi tuan-tuan sikit lagi, qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah. Kalau ada kelima-lima gabungan ni, masya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, anak kita hebat tuan-tuan. Walaupun tak ada gelaran masters, tak ada doktor tuan-tuan. Masya-Allah hebat. Macam tok guru saya, Allahyarham Tuan Guru Haji Hussein tuan-tuan. Tok Ayah Sin, pondok Pasir Tumbuh tuan-tuan. Tak ada PhD pun, tapi ramai doktor yang ada PhD merujuk beliau. Ilmu semua ada kat kepala, tak tengok kitab dah sebut ni mazhab Maliki, ni Hanafi, semua dia ingat tuan-tuan. Masya-Allah hebat dia tuan-tuan ni. Kita kena hormat pada guru-guru macam ni tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan. Pilih. Nak mendaftar kena pilih supaya kita tak tersalah pilih tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan. Wa iza sa'alta fas'alillah. Tuan-tuan, pada teks yang pertama Rasulullah menyebut idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Idza sa'alta, bila kita nak meminta, nak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja permohonan yang melibatkan dunia, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, bila nak minta yang akhirat pun kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta yang dunia juga minta dengan Allah, minta akhirat pun kena minta dengan Allah semua. Tengok beza. Iza sa'alta, Rasulullah menggunakan kalimah sa'alta. Kita boleh minta, nak mohon kerja, mohon dengan siapa? Minta dengan manusia. Isi form tuan-tuan. Lepas tu apa? Fa idza sta'anta, nak minta macam mana? Dah isi form, doa pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh ke nak pakai kabel? Pakailah kabel pun. Asalkan memang kita dah layak, tak apa. Bimbang kalau kita tak layak, kita guna kabel juga tuan-tuan. Bahaya. Sebab kita dah menceroboh hak orang lain. Kita dah menceroboh hak orang lain. Kita tak layak, tapi sebabkan kita guna kabel, kita dapat apa yang kita nak tu. Dosa hukumnya. Contoh tuan-tuan ni, berapa ramai, tak banyak sebenarnya. Beberapa orang je. Nak pergi haji, baik dah niat dia. Tiba-tiba guna kabel tu, guna kabel ni, dia pun boleh pergi haji. Sedangkan dia dah mengambil hak orang lain. Nak pergi haji tu tuan-tuan, minta maaf lah saya cerita, sebetulnya tuan-tuan, ada sahabat saya dia bekerja sebagai pegawai tabung haji. Dia kata, Ustaz, memang ramai yang nak guna kabel, bawa kabel tu, kabel ni, macam-macam kabel. Kabel telefon pun dia bawa, kabel elektrik pun dia bawa, macam-macam lah. Yang lebih besar dia bawa lebih besar. Kita tak, kan nak tolak tak boleh, sebab orang atas punya kerja. Nak pergi haji tuan-tuan, guna kabel juga. Nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan-tuan. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah tuan-tuan. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya 12 tahun di Sabah tuan, jadi cikgu. Nak balik susah. Tiap-tiap tahun isi form, tak boleh balik. Last kali dia boleh balik baru ni tuan-tuan. Saya tanya dia, ada guna kabel ke Syekh? Dia senyap je. Cakaplah, ada guna kabel ke? Guna juga kabel tu. Dia kata guna juga kabel. Alhamdulillah. Kat mana dapat kabel tu? Tiap-tiap malam Ustaz, saya bangun tiap-tiap malam. 10 tahun lepas saya bangun tiap-tiap malam minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama dia nak bagi Ustaz, tapi alhamdulillah terus balik Kelantan. Bukan singgah di mana-mana dah. Isi tahun lepas boleh balik Kelantan terus. Biasanya orang isi tu boleh masuk Johor dulu, boleh masuk Selangor dulu. Dia direct boleh masuk Kelantan. Tengok hebat kabel Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, bila kita nak pergi perubatan Islam, nak pergi berubat. Kadang-kadang kita pergi berubat tak sentuh lagi tangga rumah bomoh tadi tuan-tuan. Tak salam lagi ni. Aku tahu dah kau nak buat apa ni, kau penyakit ni. Semua dia tahu dah tuan-tuan. Kalau macam tu tuan-tuan salam balik dengan dia, saya nak minta diri dulu. Hebat sangat dia tu. Tuan-tuan, maksudnya dia ada guna benda lain. Ada guna benda lain. Sahabat saya kena stroke. Dia pergi rumah bomoh tu kata apa tuan-tuan? Dia mengadu pada saya lah, sambil menangis-nangis. Isteri dia cantik, muda lagi isteri dia. Bomoh tu kata apa? Kau ni duduk macam ni, terlentang macam ni lah. Dia kata, memang tak boleh ubat dan kau ni. Isteri kau cantik, dia biar dan kau macam tu. Oh lagilah. Gaji besar tapi tak boleh buat apa tuan-tuan. Saya kata tu Haji macam ni. Itu kata bomoh, belum lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Bila kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya takdir Allah kita tak tahu tu Haji. Tu Haji kan selalu pergi surau, bolak-alik ke surau tuan-tuan. Dia ajak anak dia, bawa dia, dukun dia naik ke surau, sembahyang atas surau tuan-tuan.
Alhamdulillah sekarang dah boleh kayuh basikal ke surau. Boleh kayuh basikal tuan-tuan. Kalau ikut bomo tadi kata, tak ada chance lah. Memang kau bercerai dengan isteri kau. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Macamlah dia yang boleh mengatur hidup. Masya Allah tuan-tuan. So kita nak cari minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke kita berusaha? Sebenarnya boleh usaha dan kita wajib berusaha. Apa-apa saja tuan-tuan kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita makan, bukan sebab kenyang kita makan. Bukan sebab hilang dahaga kita sebab kita minum. Bukan sebab hilang perut kita sebab kita buang air besar tuan-tuan. Bukan sebab kita makan banyak kita boleh kenyang banyak, boleh kenyang lama. Bukan sebab kita minum air banyak kita boleh tahan dahaga lama tuan-tuan. Tapi disebabkan oleh kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, berapa ramai orang makan berpinggan-pinggan tapi masih tak kenyang? Berapa ramai bulan puasa tuan-tuan orang minum air macam-macam air, 5 tangan air, tak hilang dahaga dia sebab dia minum, dia makan bukan kerana ibadah tuan-tuan. Kenapa bila di Mekah kita makan sebiji tamar, minum seguk air, dah sampai malam boleh qiyamul lail lagi? Sebab itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai bila masuk tandas sakit perut, masuk tandas, keluar tandas pun sakit perut lagi? Sebab itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja kita mesti sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita hidup berguna untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Tuan-tuan, ihfazillah yahfazuk. Jaga Allah maka Allah jaga kamu. Jaga agama Allah, Allah akan jaga kamu tuan-tuan. Bila tuan-tuan, saya rasa nak menghampiri pukul 9 tuan-tuan, saya nak ada. Bila tuan-tuan, sebenarnya perbincangan ini panjang lagi tuan-tuan, tak apalah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tetapkan kita gini tuan-tuan. Ada qadar muajjal, qadar muallaq. Qadar muajjalnya Allah dah tetapkan waktu kita semua akan mati. Muallaqnya apa tuan-tuan? Katalah kita kata, saya makan obat ke tak makan obat ke, kalau Allah nak bagi sembuh, tak payah makan obat. Betul ke cara kita tu? Kena usaha untuk menyembuhkan penyakit tuan-tuan. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Dalam sepotong hadis ada menyebut tentang sesiapa yang selalu bersedekah, Allah akan panjangkan usia. Adakah Allah tak tahu tuan-tuan? Adakah bermaksud Allah tak tahu? Allah tahu, itu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita bersedekah, kita menyumbang harta kita, orang yang menerima sedekah tadi akan doa supaya kita diberkati hidup kita tuan-tuan. Jangan kita minta bila kita sumbang apa-apa, doakan pakcik supaya pakcik panjang umur ya. Tuan-tuan, jangan minta supaya pakcik panjang umur, minta supaya hidup pakcik diberkati tuan-tuan. Supaya hidup pakcik diberkati tuan-tuan. Saya ada seorang rakan 2 minggu lepas saya berkhutbah di Masjid Ubudiyah tuan-tuan. Pakcik tu umur 80 lebih tuan-tuan, tapi dia tak minta pun anak dia bawa dia ke masjid dan surau. Ketelaratan Allah berikan kepada dia untuk berjalan seorang diri. Bukan anak dia tak nak tolong tuan-tuan, dia marah anak dia tolong. Supaya apa tuan? Supaya dia tak membebankan anak dia. Katalah anak dia hari tu terlupa nak tolong dia. Sudah pasti kalau rutin harian anak mengantar ayah ke masjid dan surau, sudah pasti bila terdetik macam tu dia akan marah pada anak dia. Adakah anak tak berdosa tuan-tuan? Anak akan berdosa. Jadi pakcik tadi dia punya target dia supaya bila dia buat sendiri tuan-tuan, anak dia tak berdosa. Anak dia tak berdosa tuan-tuan. Bahkan diberi pilihan pada anak dia, kalau lapang datanglah lawa ayah. Jangan kita biarkan emosi kita mengganggu kerja buat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu memang tanggungjawab anak untuk menjaga ayah di masa kita tua tuan-tuan. Tapi jangan ingat kita boleh dijadikan sebagai bebanan kepada anak kita tuan-tuan. Anak pula jangan bila ayah macam tu tak nak tolong ayah. Sebab bila tolong ayah tuan-tuan, saya teringat bila saya panggil seorang penceramah, dia bukan ustaz, dia kata tiap kali tolong ayah, tiap kali tolong mak dapat 2 juta. Ambil kat mana hadis ni? Dia kata bila tolong ayah, tolong mak, dia kata dapat 2 juta. Tuan-tuan, besar sangat ke 2 juta tu? Kenapa dia tak sebut bila tolong ayah, tolong mak dapat syurga? Tolong ayah, hormat ayah, taat ayah dapat syurga. Tuan-tuan, syurga ni lebih besar daripada nilai yang 2 juta. Budak-budak bila sebut 2 juta, banyaknya.
Kenapa dia tak kata bila tolong mak, tolong ayah, sayang Tuhan, kamu akan dapat syurga, syurga lebih daripada segala-galanya. Tapi dia sebut 2 juta, saya nak marah juga masa tu. Tapi tak apalah, silap juga kita panggil dia. Yelah, penceramah hebat kan tuan-tuan kan, mesti tak ada apa-apa dah. Tapi dia ambil hadis daripada mana? Saya pun tanya lepas tu. Kata Tuan Haji, ambil daripada mana hadis tu? Entahlah ustaz, saya pun dengar orang cakap. Inna lillah. Dengar orang cakap, dia boleh cakap, oh tolong ayah, tolong mak dapat 2 juta. Sikit sangat tu tuan-tuan. Allah nak bagi syurga, takkan nak tolak syurga nak ambil 2 juta. 2 juta tuan-tuan. Syurga ni mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak pernah kita lihat, benda yang tak pernah kita dengar. Wala udhunun sami'at, tak pernah kita dengar dekat telinga kita bunyi yang dalam syurga. Tak pernah kita mala ainun ra'at, tak pernah kita lihat apa yang dalam syurga, wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terdetik dalam hati, oh hebatnya syurga tuan-tuan. Rasulullah je pernah buat lawatan ke syurga. Wala khatara ala qalbi bashar tuan-tuan. Dia nilai dengan harga 2 juta, masya-Allah. Murah sangat tu syurga kalau 2 juta tuan-tuan. 2 juta sekarang nak buat apa? Sekarang pun dah RM4.30. RM10 sama dengan 8 baht Thailand. Orang Thailand pun pergi Thailand, dia tak terima dah duit ringgit Malaysia ni. Minta maaf lah saya sebut. Nak buat bisnes ke Thailand, bagi duit ringgit. Dolar. Tak nak terima not kita ringgit. Ya Allah, malu tuan-tuan. Tapi ada lagi yang berbangga bila duit jatuh. Tak apa, pelancong akan datang lebih ramai ke Malaysia. Tak bijak betul. Duit jatuh, rakyat jadi sengsara. Minta maaf tuan-tuan ni, saya nak sebut sikit. Kalau tuan-tuan nak kata apa kat saya pun katalah. Saya terlalu berulang-alik ke Bangi tuan-tuan. Tu dah naik, minyak dah naik. Turun 10 sen tak jadi apa minyak. Barang-barang naik tinggi tuan-tuan. Minta maaf lah saya kena sebut tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nak marah saya sekali lagi, saya minta maaf lah. Itulah kenyataan, realitinya. Kalau Allah tanya macam mana? Kalau Allah tanya di akhirat nak jawab macam mana? Tuan-tuan ni, minta maaf tuan-tuan ni, itulah hakikatnya apa yang berlaku. Bila tuan, sebelum saya mengakhiri kuliah ini, saya nak berikan satu tips. Nobody. Tuan-tuan kena ingat ni. Nobody. Badi ni maksudnya bimbing anak didik isteri. Bimbing anak didik isteri. Nobody, kalau kita tak buat kerja kita untuk bimbing anak kita, cucu kita, dan kita tak didik anak dan isteri kita, nobody kita, tak ada siapa-siapa pun kita di akhirat. Bahkan mereka akan jadi liability ataupun bebanan kepada kita. Andai kata kita nobody, kita tak bimbing anak kita, tak bimbing cucu kita, tak bimbing, tak didik diri kita, tak didik isteri kita tuan-tuan. Saya nak mudahkan tuan-tuan ni. No, B-A-D-I. Nobody. Tuan-tuan semua pandai bahasa Inggeris kan? Saya tak pandai bahasa Inggeris. Tak ada bimbingan untuk anak-anak dan tak ada didikan untuk isteri, tak ada apa-apa kita di akhirat. Andai kata kita bimbing anak kita, didik isteri kita, sebenarnya itu adalah aset yang tersangat mahal untuk kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila anak kita buat, kita dapat pahala. Isteri kita buat, kita dapat pahala tuan-tuan. Sebab hadis Rasulullah menyatakan bahawa siapa yang menunjuk ajar, membimbing orang lain supaya jadi melakukan perkara amal kebajikan, dia akan dapat sebagaimana orang tu lakukan. Kita didik isteri kita supaya menjadi isteri salihah. Didik anak kita supaya menjadi anak yang salih dan salihah. Masya Allah. Aset kita tuan-tuan. Aset kita. Apa lagi yang kita nak tuan selain daripada pahala yang berganda tuan-tuan? Macam kita top up telefon, kita nak the bonuses yang kita dapat. Kita lagi banyak kita top up, lagi banyak kita dapat bonus. So aset kita yang paling berharga tuan-tuan, anak dan isteri kita. Bila anak kita beristeri pula, dia didik anak dia pula tuan-tuan, lagi banyak aset yang kita dapat. Bertali arus. Sebab itulah dikatakan sedekah tu sedekah jariah. Kenapa tuan-tuan? Sebab sedekah tu sentiasa berjalan, mengalir macam air tuan-tuan. Jari. Sentiasa mengalir, sentiasa berjalan, tak berhenti-henti, tak ada penghujungnya tuan-tuan.
Kenapa tuan-tuan? Sebab seperti mana yang saya bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, andai kata kamu sayang, qul in kuntum, katakanlah Muhammad kepada umatmu, andai kata kamu sayang kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, sayang, cinta, kasih dan sebagainya, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya bila kamu sayang pada aku, Allah akan sayang pada kamu. Yaghfir lakum, Allah akan, natijahnya tuan-tuan, Allah akan ampunkan. Kenapa disebut dzunubakum? Banyaknya dosa kita tuan-tuan, banyak dosa kita, termasuklah dosa saya tuan-tuan, banyak sangat. Allah tak gunakan kalimah zambun. Zambun tu satu dosa tuan-tuan. Kenapa Allah gunakan dzunubakum? Yaghfir lakum dzunubakum. Maksudnya tiap-tiap hari yaghfir lakum, maksudnya Allah akan ampunkan dosa kita secara berterusan. Allah gunakan kalimah fi'lul mudhari', nak menggambarkan pengampunan Allah tu selalu berlaku tuan-tuan. Kasih sayang Allah pada kita selalu berlaku dan berlimpah ruah tuan-tuan. Tuan-tuan tak minta lagi bagi ni, tuan-tuan dah dapat dah. Nyawa ada minta, kita minta nak nyawa. Tak ada tuan-tuan. Ada kita nak minta ni, ya Allah bukalah mata aku nak bagi ni. Tak minta pun, tapi Allah dah bagi dah. Adakah hari ni kita minta, ya Allah teruskan dengan, tak minta, tapi Allah dah bagi dah. Allah dah sedia. Ya Allah, Allah tak sedia. Kita tak minta pun hari ni supaya kita boleh berjalan, bergerak, berjoging dan sebagainya, tapi Allah dah beri sebelum kita minta tuan-tuan. Masya-Allah. Yaghfir lakum, banyak sangat dosa kita, Allah kata Allah tetap mengampunkan dosamu. Yaghfir lakum dzunubakum, lantaran dosa-dosa kamu yang cukup banyak sebenarnya. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tuan-tuan. Itu kena tahu tuan-tuan. Jadi andai kata kita buat silap sebelum ni, kita cepat-cepat melakukan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sebelum ni kita salah didik anak kita tuan-tuan, masih belum terlambat untuk kita didik mereka. Andai kata kita salah didik isteri kita tuan-tuan sebelum ni, kita pakat-pakat sedarkan diri kita supaya diri kita dan isteri kita selamat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Banyak berlaku mengikut kajian tuan-tuan ni, banyak berlaku bila mana tersalah pilih pakaian contohnya. Kita andaikan bila memakai baju kebaya, baju kurung dah menutup aurat, sebenarnya Allah Subhanahu taala nak kita cover semua aurat isteri kita kecuali muka dan tapak tangan. Tu kita dah tahu dah tuan-tuan. Kita boleh beli baju mahal-mahal, baju batik 100-200, kita lupa nak beli stokin untuk dia tuan-tuan. Dia pergi pejabat tak pakai stokin tuan-tuan. Ada lelaki yang memandang tumit dia, berdosa kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita beli stokin untuk isteri kita. Kadang-kadang isteri kita bekerja, terselak tangan sampai ke apa ni, ke pakal lenggang. Berdosa kita tuan-tuan sebab kita tak belikan sarung tangan dekat dia. Banyak sangat tuan-tuan. Benda-benda dosa yang kita tak sedar berlaku tuan-tuan. Begitu juga dengan anak kita tuan-tuan. Kalau kita ajar daripada kecil supaya dia keluar, dia pakai stokin, dia keluar je bila dia pakai, dia akan pakai apa ni, sarung tangan ni tuan. Dah pakai baju cantik dah tuan, tapi kita terlupa tuan. Masya-Allah, itulah yang dinamakan dosa yang tak kita sedari tuan-tuan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita supaya kita semua menjadi orang yang terbaik di kalangan yang terbaik tuan-tuan. Sebab tak mustahil kita berada dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, walaupun susah kita nak capai tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah tetap golongkan kita dalam golongan yang terbaik tadi. Mudah-mudahan kita di akhirat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab apa? Sebab tandanya ada tuan-tuan. Bila kita tiba di akhirat, kita sama ada kita nak terima scroll kejayaan kita di belah kanan ataupun nak terima scroll kita di sebelah kiri tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan berita gembira tadi dapat kita terima daripada sebelah tangan kanan kita tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar untuk malam ni. Tersalah kata, tersalah biasa, tersalah bahasa. Saya mohon ampun pada tuan-tuan, beribu-ribu kemaafan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.